Buletin Selatan 16 Mac 2015. Polis siap sedia aspek keselamatan sempena istiadat kemahkotaan. 7 lagi UTC dibina pada 2015. SW Corp komited realisasi hasrat capai negara ke-10 terbersih. Graduan PMJB setaraf graduan lain. Dan akhir sekali, Datuk Palanivel yakin pertahan jawatan Presiden MIC. Salam sejahtera. Polis kontingen Johor sudah bersiap sedia dengan aspek keselamatan dan lalu lintas di bandaraya ini bagi memastikan istiadat kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar pada 23 Mac ini berjalan lancar. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Syarif berkata persiapan sudah dilakukan sewajarnya sejak 2 tahun lepas menerusi jawatan kuasa khas yang ditubuhkan bersempena istiadat berkenaan. Datuk Muhammad Mohtar berkata pihaknya menugaskan anggota yang secukupnya untuk istiadat kemahkotaan itu, termasuk mendapatkan bantuan keanggotaan daripada kontingen negeri lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada taklimat Ops Kemahkotaan Johor di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Beliau berkata sehubungan itu, pihaknya mengharapkan orang ramai memberi kerjasama dan mematuhi arahan lalu lintas sepanjang raptai istiadat yang akan bermula hari ini hingga 19 Mac dan pada hari istiadat 23 Mac. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melalui jalan-jalan dinyatakan bagi mengelakkan kesesakan, memastikan kenderaan tidak menghalang lalu lintas, mematuhi arahan semasa dari polis. Katanya polis memerlukan toleransi orang ramai ketika raptai diadakan dan pada hari istiadat tersebut, terutamanya ketika perarakan diraja dari Istana Besar ke Istana Bukit Serin berlangsung. Orang ramai diminta melaporkan segera kepada polis sekiranya berlaku sebarang kejadian dan menghubungi Pusat Kawalan IPK Johor di talian 0722129999 bagi mendapat sebarang makluman. Kerajaan bakal membina sebanyak 7 buah pusat transformasi bandar UTC pada tahun ini di beberapa lokasi seluruh negara dengan melibatkan kos RM200 juta. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata UTC baru itu akan dibina di Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Perlis, manakala 3 UTC mini di Kedah, Sabah dan Sarawak. Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Perlis, dan tak silap saya ada cawangan di Sarawak satu. Sungai Petani tu, Kedah. Kemungkinan Kedah satu lagi. Kedah, Mini UTC Sarawak, di Sungai Petani. Sarawak ada satu mini UTC. dan Sabah. Sabah ada satu lagi mini UTC. So that means 4 main UTC and 3 mini UTC. That's right. Ya. 7. Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Perlis UTC. Di Sarawak, Sabah dan Sungai Petani mini UTC. Datuk Ahmad Maslan berkata kerajaan akan menyegerakan pembinaan ke semua UTC itu sebaik mungkin bagi memenuhi keperluan rakyat yang sudah memberi maklum balas yang baik terhadap perkhidmatan yang ditawarkan UTC. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat UTC Johor di Kompleks Galleria at Kota Raya semalam. UTC yang mula diperkenal pada 2012 kini mempunyai 7 cawangan utama di seluruh negara iaitu Melaka, Kuala Lumpur, Pudu Sentral, Pahang, Kedah, Sabah, Johor dan Sarawak, manakala di Sentul dan Keramat Kuala Lumpur pula adalah cawangan mini. Terdahulu beliau mengadakan lawatan rasmi ke UTC berkenaan bagi memastikan perkhidmatan di pusat tersebut berjalan lancar serta dapat memenuhi keperluan rakyat. Menurutnya, UTC Johor telah merekodkan 760,000 pengunjung sejak beroperasi Julai lepas dengan kutipan hasil yang diperoleh daripada perkhidmatan yang diberikan sebanyak RM255.7 juta. Saya juga gembira apabila mendapati jumlah collection daripada semua pihak yang mengutip sama ada mengutip cukai atau mengutip bayaran atau mengutip bil. Jumlahnya ialah ringgit Malaysia RM255 juta daripada pelbagai kutipan. Saya kira yang mengutip itu siapa dia? Immigration, LHDN, pendaftaran, JPJ, TNB, masuk TNB, SAJ, tabung haji. Jadi agak besar ni 255 juta.
Kerajaan Negeri Johor menerusi program Johor Bersih dan Lestari akan terus mempergiatkan usaha pembersihan iklan-iklan haram yang semakin berleluasa di bandaraya ini. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, tindakan penguatkuasaan akan dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan PBT di kawasan yang terlibat. Jadi untuk kita benteras tu usaha dijalankan secara berterusan. Dan saya yakin di peringkat kerajaan negeri bahawa program Johor Bersih dan Lestari ni itu menjadi antara program yang serius yang akan dijalankan oleh state government. So what my advice is nasihat saya, apa yang saya nak nyatakan, pihak berkuasa tempatan akan teruskan segala usaha di bawah undang-undang kecil untuk mengambil tindakan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab, yang pasang papan iklan-iklan haram ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi pendengaran awam bandar bersih di Dewan Sultan Iskandar Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Datuk Abdul Rahim Mat Noor, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Abdul Latif Bandi, Datuk Bandar Johor Bahru Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewam dan Pengarah SW Corp Negeri Johor Asri Ahmad. Dalam pada itu, beliau menyokong penuh pelaksanaan Pelan Transformasi Minda yang telah dilancarkan Timbalan Perdana Menteri pada bulan lalu yang bermatlamat melahirkan sebuah masyarakat yang mencintai, menghargai dan memelihara kebersihan persekitaran. Terdahulu pada sesi pendengaran tersebut, pelbagai perbincangan dibahaskan meliputi perparitan yang kotor, masalah denggi serta penubuhan skuad PBT Syarikat Konsesi, SWM Environment Sdn Bhd SWM bagi memantau dan membersihkan longkang. Sesi pendengaran awam dilakukan sempena program Jelajah Mata Hati, anjuran SW Corp dan seterusnya dijangka akan dijalankan di peringkat Johor Bahru Tengah. Sementara itu, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp komited membantu kerajaan bagi merealisasikan hasrat mencapai negara ke-10 terbersih di dunia menjelang 2020. Sehubungan itu, proses pengasingan sisa pepejal oleh isi rumah bakal dijalankan secara berperingkat bermula September depan bagi memastikan pengurusannya dilaksanakan dengan lebih efisien. Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Datuk Abdul Rahim Mat Noor berkata, pelaksanaan berkenaan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Ia ditubuhkan bagi memastikan sisa pepejal yang diasingkan dapat dilaksanakan mengikut jadual ditetapkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di semua negeri. Katanya, tindakan atau denda akan dikenakan kepada isi rumah yang ingkar. Dia macam ni, apabila kita nak buat collection come September nanti, kita akan tengok setiap rumah. Setiap rumah kita akan tengok siapa yang asing dan siapa yang tak asing. Siapa yang tak asing tu mula-mula bulan September ni kita bagi notis. Jangan ulangi. Kita bagi amaran, bagi ample time, peringkat demi peringkat. Kalau katakan mereka masih lagi, baru kita kenakan denda tu lah. Denda tu sehingga denda ni kita dah sebut tadi, kita masih mengkaji lagi. Jabatan Sisa Pepejal sedang mengkaji jumlah yang sesuai. Kalau ikut yang dulu tu mungkin rasanya tinggi ke, sebanyak kita tengok balik supaya dia sesuai dengan masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi pendengaran awam bandar bersih di Dewan Sultan Iskandar Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Sebagai permulaan, pengasingan sisa pepejal akan dikuatkuasakan di 8 buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Untuk paparan berita selanjutnya, kita akan kembali selepas ini.
Kembali semula. Graduan Politeknik Metro Johor Bahru PMJB mempunyai potensi dalam kebolehpasaran kerja setanding graduan pusat pengajian tinggi lain di negara ini. Pengarah Politeknik berkenaan Zairun Mustafa berkata pihaknya yakin elemen industri yang wujud dalam pendidikan politeknik itu dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti pelajar sekaligus mencapai kebolehpasaran kerja. Katanya PMJB memberi nafas baru kepada institusi politeknik dengan mewujudkan elemen industri dalam politeknik yang membuka laluan lebih besar ke arah peningkatan produktiviti dan kebolehpasaran graduan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis convocation pertama PMJB baru-baru ini. Convocation PMJB itu menyaksikan 92 graduan Diploma Kewangan dan Perbankan Islam serta Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan menerima anugerah diploma masing-masing. Zairun berkata graduan sulung politeknik itu yang berjaya mendapat tawaran pekerjaan selepas menamatkan pengajian baru-baru ini membuktikan politeknik terbabit mendapat kepercayaan daripada pihak industri. PMJB yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 di Taman Putra kini sudah menjalinkan lebih 50 perkongsian strategik dengan pihak industri dan agensi kerajaan dalam membekalkan tenaga kerja kompeten. Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel berkeyakinan untuk mempertahankan jawatannya pada pemilihan Presiden Parti Mei ini. Beliau berkata ia berikutan sokongan padu yang diperolehnya ketika bertemu dengan ketua cawangan MIC di seluruh negara termasuk kira-kira 300 cawangan di Johor. Katanya beliau sudah membuat lawatan ke setiap negeri untuk bertemu dengan lebih 4,000 orang ketua cawangan MIC. Menerusi perjumpaan itu, beliau menjangkakan untuk memperoleh sokongan kira-kira 2,500 cawangan di seluruh negara. Tambah beliau, fokusnya pada ketika ini adalah untuk memperkasakan MIC di peringkat kepimpinan demi kebaikan semua anggota parti berkenaan. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita yang terkini. Salam takzim.